Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasirul haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli Jurusan Masjid, ahli Jurusan Khuriyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita jumpa balik dalam majlis muzakarah kitab Kifayatul Mubtadi. Kita berhenti sifat apa tau itu? Mukhalafah. Sifat keempat, muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ini di antara akidah yang wajib kita kena yakin, wajib kita kena beriman. Ulama susun dekat kita, yang pertama kita belajar sifat wujud. Kita beriman Allah Ta'ala pasti ada. Ada Allah Ta'ala tu adakah sama dengan adanya kita? Tak. Yang kedua, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu qidam, sedia, bukan baru macam kita. Yang ketiga, apabila bukan baru, maka kekal, tak binasa. Wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', kekal. Jadi ada sedia, tak baru macam kita, kekal, itulah tak sama dengan makhluk. Maka akidah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib kita beriman. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu seumpamanya. Jadi ada sedia tak sama dengan makhluk. Ada sedia bukan baharu dan kekal tak binasa. Inilah hakikat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, bersalahan Allah Ta'ala yang tak sama, tak serupa, tak semacam, tak seperti Allah Ta'ala tu bagi segala yang baharu. Apa dia baharu? Kita-kita ni lah makhluk. Dulu tak ada, kita baru ada. Nah, kita ni dulu tak ada, baru ada. Maka kita ni dinamakan perkara ataupun benda-benda yang baru. Apa dia? Masih Allah yang lain daripada Allah Ta'ala barulah makhluk, alam. Jadi kalau sebut baharu, alam, mungkinan, hadis, ataupun yang dikatakan benda-benda jaiz, semuanya selain daripada Allah makhluk lah. Selain daripada Allah benda baharu lah. Nah, banyak nama tapi hakikatnya sama. Nah, tetapi cara panggilan tu dia kira jalan lain-lain.
iktibar lain-lain. Macam buah nyok dengan buah kelapa, cili dengan cabai. Benda tu cabai tu cili lah, cili tu cabai. Pasal apa panggil cabai? Kita orang utara. Pasal apa cili? Sebab orang belah Kuala Lumpur sana. Tu contoh. Pasal apa panggil baharu? Sebab baru ada kita ni. Pasal apa panggil makhluk? Sebab kita ni kena jadi Allah buat. Pasal apa panggil alam? Sebab kita ni menjadi alamat kepada kewujudan Allah Ta'ala, bukti kepada kewujudan Allah Ta'ala. Pasal apa panggil mungkin? Sebab kita ni boleh ada, boleh tak ada. Itu maknanya lain-lain panggilan, tetapi selain daripada Allah makhluk, selain daripada Allah baharu. Jadi Allah Ta'ala tidak seperti perkara yang baharu. Baharu ni kita semua. Jadi Allah Ta'ala tak seperti kita makhluk ni. Baik, apa sifat bagi baharu ni? Yang pertama, kita ni baru, Allah Ta'ala buat. Yang kedua, diri baharu ini namanya jisim yang bersusun, yang terima bahagi, yang boleh dikerat, dibelah, dipotong dan seumpamanya. Diri Allah Ta'ala tak baharu. Diri Allah Ta'ala tidak boleh dibelah bahagi. Diri makhluk semua terima bahagian. Macam tubuh badan manusia, kecil manis kerat kaki, na'udzubillah lah. Kek boleh potong, kertas kita boleh potong. Begitu juga rambut boleh potong. Jadi diri makhluk boleh dibahagi-bahagi. Adapun diri Allah Ta'ala tak boleh dibahagi-bahagi. Baik. Jadi baharu ni dua sifat utama dia. Yang pertama ada diri dia, yang pertama ada sifat dia. Macam mana diri kita, tubuh badan kita, sifat kita, apa yang ada di tubuh badan kita? Contoh, gula tu diri, sifat dia mana? Masin tu diri, sifat dia. Garam tu diri, sifat dia masin. Pedas tu sifat ada pada diri cabai. Itu contoh. Kayu tu keras, kayu tu diri, sifat dia keras. Batu tu diri, sifat dia keras. Maka diri Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, dan sifat Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Itu wajib kita kena beriman dengan bahawa zatnya, dirinya, diri Allah Ta'ala bukan jirim, dan bukan jisim, dan bukan jauhar. Maknanya diri Allah Ta'ala bukan macam diri makhluk. Diri makhluk ni dinamakan jirim. Apa dia jirim? Yang pertama kita sebut dah tadi, bau. Diri kita ni bau. Yang kedua, diri kita ni terima belah bahagi. Yang ketiga, diri kita bertempat. Diri Allah bukan baharu, diri Allah tak boleh terima bahagi, diri Allah tak bertempat. Ayam dalam gelas, kita dalam masjid, kitab atas meja. Bertempat. Semua makhluk bertempat. Semua makhluk boleh dibelah bahagi. Semua makhluk baharu. Adapun diri Allah tak baharu, diri Allah tak boleh dibelah bahagi, diri Allah tak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada langit bumi, sebelum ada arasy, Allah telah ada. Dan Allah tidak berhajat kepada tempat. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi diri Allah Ta'ala, bahawa zatnya, dirinya, diri Allah bukan jirim, bukan macam diri kita baharu ni, bukan jisim dan bukan jauhar. Jadi diri Allah tidak seperti diri makhluk. Diri makhluk ni terbahagi dua. Ada habis yang keras, ada habis yang lembut. Keras macam batu, kayu, besi. Diri Allah bukan macam tu. Dan ada diri makhluk yang lembut, macam angin, air. Diri Allah bukan macam tu. Macam cahaya pun dah.
Keras pun tak, lembut pun tak, macam cahaya pun tak, apa pun tak. Macam mana? Wallahu a'lam. Diri Allah tak serupa makhluk. Itu iman kita. Dan sifatnya Allah Ta'ala bukan arat. Sifat Allah Ta'ala bukan arat, yakni bukan seperti sifat makhluk. Arat tu sifat makhluk. Sifat makhluk ni dia boleh dapat dengan 5 panca indera. Yang pertama, boleh rasa sejuk, panas, tak ada kat Tuhan. Boleh sentuh tu, boleh sentuh sejuk panas. Yang kedua, rasa manis, tawak, pedas, pahit, kelak, tak ada kat Tuhan. Yang ketiga, boleh dengar bunyi derah, bunyi kuat, tak ada kat Tuhan. Yang keempat, boleh cium wangi busuk, tak ada kat Tuhan. Kelima, boleh tengok rupa bentuk, warna-warna, tak ada kat Tuhan. Nah. Jadi Allah Ta'ala ni ada dan tidak seperti makhluk, dan kita tak tahu macam mana. Wallahu a'lam. Ada ke benda, ada ke kita tak tahu. Tu corona. Duduk pakai mask belakang pasal takut, tak tahu duduk mana. Macam mana corona? Wallahu a'lam. Ada tak? Ada. Mati sekerat dah. Nah. Di Amerika mati banyak mana? Nah, Itali, Cina. Nah. Ada tak? Ada. Macam mana corona? Wallahu a'lam. Tu corona Allah Ta'ala lebih lagi. Ada tetapi tidak seperti makhluk. Nah, tu Allah Ta'ala buat untuk kita kenal Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka tentu dia kenal Tuhan. Pasti dia kenal Tuhan. Kalau kenal makhluk, kenal Tuhan. Kita ni lemah. Jadi Allah Ta'ala dirinya tidak seperti diri makhluk, sifatnya tidak seperti makhluk. Dan perbuatannya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada barang yang sudah ada, yakni perbuatan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alat. Itu maksud dia. Perbuatan Allah Ta'ala tidak berkehendak, yang tidak berhajat kepada barang, yakni alat yang sudah ada. Tak perlu alat. Allah Ta'ala buat laut, cedok ayam, mana buat laut? Allah Ta'ala buat bumi, ambil tanah, mana tamu buat bumi? Tak. Perbuatan Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah nak, Allah kata jadi, Allah buat jadi benda tu. Tak perlu alat. Kita boleh tak buat laut tu? Tak boleh. Dapat nasi mai lah, tak boleh. Kena start motor pergi beli. Nah, kena ambil beras bawa dalam periuk, basuh, masak tak atas, barulah Allah Ta'ala bagi masak, kita boleh makan. Nah, itu perbuatan kita, perlu ada alat. Perbuatan Allah tidak perlu alat. Kalau perlu alat jadi lemah. Tengok kita nak buat rumah. Kadang-kadang musim cuti raya Cina, hardware semua kata. Simen habis, paku habis, tak boleh buat. Seminggu kena cuti. Pasal tak ada alat. Apabila tak ada alat, lemah. Kalau Allah Ta'ala buat kerja kena ada alat, jadi lemah. Tak. Subhanallah, bukan. Tak perlu alat. Jadi diri Allah tidak seperti diri makhluk. Sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Lepas tu macam mana? Wallahu a'lam. Maka tidak mengetahui Allah lah, maknanya kita ni dah reti. Habis tak tahu macam mana, tak tahu. Itulah tahu. Kalau boleh cerita, maknanya bohong. Jahil murakkab orang panggil. Dia kata Allah Ta'ala macam robot. Salah. Bahkan membawa kepada kufur. Na'udzubillah. Jahil murakkab ni ke mana? Jenuh kelai, dia tak dengar kita. Kita tanya, hang tahu tak kambing tu macam mana? Duduk terbang. Tu burung. Tak, tu kambing. Orang macam ni, orang panggil jahil banyak lapis. Jenuh kelai, dia tak terima kita. Orang panggil jahil murakkab, jahil yang bersusun, yang berlapis-lapis. Yang pertama, dia hukum tak betul. Yang kedua, dia tak tahu diri dia tak betul. Yang ketiga, orang ajak dia nak pergi betul, dia tak mau pun betul. Banyak lapis. Kita duk ingat siang je banyak lapis dah. Jahil pun banyak lapis. Itu payah kira. Melainkan doa sahaja. Tetapi yang mudahnya jahil basir, jahil selapis. Tak tahu, tapi orang bang, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Lagu tu ke? Lagu tu terima, beriman. Itu mudah.
Nah. Pendek katanya, kesimpulan untuk merumuskan perkara mukhalafah ini, kesimpulannya, pendek katanya, mudah-mudah kita nak fahamnya, bersalahan Allah Ta'ala. Tidak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini, apa yang terlintas di dalam hati kita. Tambah lagi, dan fikiran kita. Apa yang terlintas dalam hati, apa yang terlintas dalam fikiran, bukannya hak yang terlintas-terlintas itu bukannya Allah Ta'ala. Hak yang duk terlintas dalam hati, yang terbayang, terupa, tergambar dalam akal dan hati itu semua bukan Tuhan. Duk apa dia? Hantu duk kejauh kita. Nah, kalau boleh pejam mata nampak asap, itu bukan. Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Nah, apa yang terbayang, tergambar, terupa dalam akal dan hati, itu semua tu bukan Tuhan. Tu Imam Ja'far Shadiq, dia tanya 300 orang guru. Dalam kitab Aqidatul Najin dia sebut. Imam Ja'far Shadiq ni alim dah. Cuma dia muskil dalam bab akidah ni, dia tanya kepada tok-tok guru ni, sampai tahap mana hak nak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni? Sampai bila? Sampai hak mana? Tak boleh jawab. Ulama tak jawab. Maka Allah Ta'ala bagi Imam Ja'far Shadiq bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu tok nek dia lah. Tok nek kepada Imam Ja'far Shadiq ni. Rasulullah datang dalam mimpinya. Dia kata bermula hak belajar ilmu akidah ni sampai apa yang terlintas, terbayang dalam akal dan hati itu semua bukan Tuhan. Allah Ta'ala tak boleh kita ketahui. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini akidah yang sebenar, akidah yang diajar oleh junjungan mulia kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu Allah Ta'ala, kita tak tahu macam mana. Angin pun kita tak tahu macam mana, corona pun kita tak tahu macam mana, roh pun kita tak tahu macam mana, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala. Tu kita ni tak boleh hebat. Kita lemah. Kita lemah. Nah, pengetahuan kita ni terbatas. Terbatas. Bukan kata diri Allah Ta'ala, diri kita pun kita tak tahu habis. Nah, tak tahu sakit apa, PPCU, macam-macam, jantung lah. Kita pun tak tahu diri kita habis. Kita tak tahu. Bila nak mati tak tahu. Apa yang ada sakit dalam kita, kalau tak cek tak tahu. Kalau cek pun bukan tahu habis. Dia lagu tu. Maknanya ilmu kita terbatas. Hak yang ilmu meliputi, yang tidak ada had, hanyalah Allah yang maha sempurna. Yang mentadbir kita, mentadbir alam, mengubah alam ini. Habis. Jadi apa yang tergambar, terlintas, terbayang dalam akal dan hati, semua bukan Tuhan. Allah Ta'ala, wallahu a'lam, tak dapat kita ketahui. Jangan sekali-kali kita bayang, kita buat rupa gambar dalam akal dan dalam hati, jangan. Itu semua salah. Semua tu bukan bukan macam tu. Kerana diri Allah tidak sama dengan makhluk, sifat Allah tidak sama dengan makhluk, perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Nak fikir tentang Allah Ta'ala ni tak boleh. Nah, cuma kita belajar hukum sifat saja. Allah Ta'ala mesti ada. Allah Ta'ala mesti sedia. Allah mesti kekal. Allah mesti tak sama dengan makhluk. Allah mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah mesti asal, tak berbilang. Allah Ta'ala mesti ada khudrah. Macam mana khudrah Allah Ta'ala? Hakikatnya, wallahu a'lam, seorang pun tak tahu. Yang mengetahui Allah hanyalah Allah sahaja. Yang kenal Allah hanyalah Allah sahaja. Kita tahu hanyalah setakat hukum dia ya. Hakikat kita tak tahu macam mana. Hakikat kita tak tahu. Macam angin ni sejuk. Hakikat angin tu tak tahu. Cuma kita tahu kata hukum angin ni sejuk, hukum api tu panas. Hakikat angin wallahu a'lam. Kita tak dapat mengetahui kerana ilmu kita terbatas. Gitu. Ini semua kita dah belajar. Cuma kita ulang supaya memperingati hayatul ilmi mudzakaratun
Hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Apabila main musim Covid, kadang-kadang dulu ni masa bulan 3, bulan 4 tak ada kuliah tu, teringat seorang ulama namanya Syekh Taib Al-Makki. Dia di Mekah daripada lepas perang Jepun sampai dia meninggal baru-baru ni. Lama. Berapa kali raja tukar lah. Dia cerita masa perang Jepun tu 3 tahun lebih tu, tak mengaji, tak apa, sampai apa hak yang dia belajar agama pun lupa habis, kena belajar Quran lain. Sebab tak ulang. Kita duk ulang-ulang ni supaya ingat, supaya lekat. Macam kita baca Fatihah hari-hari. Orang gerak makin dok pun, hai baca Fatihah boleh baca. Pasal kita ulang. Idza taqarrara tahaqqaqa. Apabila ulang, kejap, mantap, kemas. Itu kita nak di dalam bab yang berkaitan dengan akidah ni, kita ulang. Pasal apa? Nak peringatkan hati kita. Inilah amalan tok guru kita. Wirid dengan perkara-perkara hak penting ni. Kalau orang tanya apa kerja tok guru dulu masa depa hidup, kerja ni. Pas baca kitab, habis kitab ni, kitab nu sampai mati. Sampai Allah Ta'ala bagi mereka mati dalam keadaan kebanyakannya husnul khatimah. Habis hidup. Baik. Macam almarhum Tuan Guru Haji Rifai Baling hak baru ni meninggal. Kat 40 hari dah lah. Hari Jumaat ni cukup 40. Sakit. Apabila dia selalu zikir, sakit, dia payah nafas. Apabila anak dia talqin, ayah Allah, terus dia Allah sambut. Jadi macam tenang seketika apabila mengingati Allah itu. Jadi macam hilang sakit ketika tu. Lepas tu penat balik. Sebab Allah Ta'ala sambut balik, macam tenang sangat. Itu kehidupan para alim ulama yang hati mereka hidup mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta macam itulah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi juga kepada kita. Nak dapat, kena duduk di atas jalan mereka. Ini di antara salah satu jalan mereka, iaitu wirid dalam bab ilmu akidah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala yang maha termulia itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi mukhalafah, iaitulah bersamaan bagi yang baru. Subhanallah, Allah tidak sama dengan benda-benda baru. Diri Allah tak sama dengan baru. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan perbuatan Allah Ta'ala tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan baru ini tidak sama. Tahu mana? Kerana dalil di atas yang demikian, dalil di atas akidah yang kita yakin Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk ni, mustahil sama, tak boleh sama, mesti tidak sama. Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan makhluk. Mana? Iaitulah dalilnya, buktinya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Artinya tiada ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Diri Allah tak sama dengan makhluk, perbuatan Allah, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan kita ada gharad dan tujuan. Adapun perbuatan Allah tidak ada tujuan. Tidak ada untuk menarik keuntungan, tidak ada. Pasal apa minum? Kita dahaga, hilang dahaga minum. Pasal apa tidur? Mengantuk, hilang mengantuk kalau tidur. Pasal apa makan? Lapang, bila makan hilang lapang. Pasal apa mengaji? Nak ilmu, nak bagi hilang jahil. Kita buat ada tujuan, gharad namanya, tujuan. Adapun Allah Ta'ala perbuatannya tidak menarik keuntungan. Itu salah kalau terjemah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia. Pasal apa kata kami? Allah asa, tak berbilang. Kerana a'zam nafsah, kemuliaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'zam nafsah. Walaupun asa tak berbilang, Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia supaya boleh beribadah. Itu betul.
Kalau terjemuh lagu ni salah. Tidak kami jadikan jin dan manusia kerana untuk ibadat, salah lalu dah. Kalau Allah Ta'ala buat jin, buat manusia kerana ibadat, ramai orang tak ibadat. Seolah-olah Tuhan lemah. Tak, bukan macam tu. Bukan buat kerana untuk ibadah, tak. Allah Ta'ala buat supaya kita ni boleh beribadah. Tuhan tak buat kita macam batu. Tuhan tak buat kita macam lembu. Lembu tak boleh berwuduk, tak boleh tutup aurat. Tetapi Allah Ta'ala buat kita ni jin dan manusia supaya boleh beribadah. Bagi akal, bagi panca indera, boleh faham, boleh berwuduk, boleh mandi wajib, boleh tutup aurat, boleh datang belajar, boleh faham apabila belajar, supaya boleh beribadah. Kalau nak ibadah untung kita, kalau tak ibadah rugi kita. Allah tak mudarat. Kalau semua taat, tak ada kesan pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua lari, seorang pun tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terjadi kedudukan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi kita. Hak mudarat kita, Allah tak mudarat. Allah Ta'ala tak mudarat. Hak mudarat kita kalau kita tak taat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi diri Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak sama segenap penyuruh pun dengan makhluk ini. Apa yang terbayang, apa yang terlintas dalam akal dan hati kita, semuanya bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tak tahu, kita tak tahu macam mana. Itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah beriman, di akhirat nanti kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Kerana tiap-tiap perkara iman Allah uji. Tuhan uji. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang takut kepada Allah Ta'ala? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang tidak nampak. Kalau kita boleh yakin kata ada corona, tu makhluk Allah Ta'ala buat dengan asbab mudaratkan kita, Allah Ta'ala buat. Kalau kita boleh terima benda-benda makhluk, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala lebih-lebih lagi wajib kita kena beriman. Kerana kita ni tak boleh ada sendiri, melainkan Allah yang menjadikan kita. Allah yang takbir kita. Itu dalil kata laisa kamitslihi syai', tiada ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala, atau dalil di atas yang demikian itu bersalahan Allah dengan makhluk, tidak sama Allah dengan makhluk, iaitu baharu alam ini, yakni berubahnya alam ni. Allah yang ubah daripada siang kepada malam, malam kepada siang, kita daripada tak ada kepada ada, daripada bayi kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada remaja, remaja kepada dewasa. Allah lah yang mengubahkan kita. Kita ni redha dengan ketentuan. Maknanya kita nak ubah tak boleh. Tu dalil kata Tuhan ada. Ni rambut putih siapa mau? Tak mau. Siapa mau tua? Tak mau. Nak muda. Saya sakit urat 2 hari. Malam ni pun ingin gagah mai. Mau tak? Tak mau. Jadi masih ada Tuhan. Boleh tahan? Tak boleh. Ditentukan oleh Allah, maka dibuat oleh Allah Ta'ala. Kita nak tahan tak boleh. Nak tahan tak boleh. Maknanya Allah buat. Apabila Allah yang mentadbir kita, yang menentukan kita, qada dan qadar Allah yang mentadbir kita, maka Allah Ta'ala itu wujud. Dan kewujudan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, lemah. Kalau sama dengan kita, lemah. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maka dalil Al-Quran menunjukkan Allah tidak sama, dan dalil akal kita fikir kalau sama tentu lemah macam kita. Kalau lemah, alam ni tak boleh ada. Dalil akal pun kita terima Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dalil Quran tu jelas, laisa kamitslihi syai'. Ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dalil yang menunjukkan
Allah Ta'ala ni tidak sama dengan makhluk. Lepas tu kalau tanya perkara-perkara yang menyebabkan sama, maka soalan tu tak kena. Supaya orang tanya, gelas ni laki ke perempuan? Tak kena soalan tu. Orang boleh tanya laki perempuan. Ayam ni jantan ke betina? Boleh. Sebab kena dengan sifat dia. Allah Ta'ala ni besar ke kecil? Duduk di mana? Tanya pun tak kena dah. Bukan sifat dia. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dirinya, sifatnya, perbuatannya tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Itulah apabila sahabat tanya Rasul SAW, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Allah Ta'ala? Sedangkan orang-orang musyrikin, tokong-tokong mereka banyak tepi Kaabah tu macam-macam. Ada daripada besi, ada daripada kayu, ada daripada timah, ada daripada temaga, ada daripada batu. Bagaimana Allah Ta'ala? Ya Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Diam. Maka serak malaikat Jibril mari turunkan wahyu. Ya. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu pun yang seumpamanya. Jadi, wallahu a'lam. Itulah iman kita. Kita yakin Allah Ta'ala tu wujud, tetapi tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala wujud, tidak sama dengan makhluk. Itu dalil yang berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik. Kalau orang tanya Allah Ta'ala duduk di mana? Tak kena soalan tu. Bukan sifat Allah Ta'ala macam tu. Duduk-duduk ni makhluk. Jirim bertempat. Kita duduk dalam masjid, ayak duduk dalam cawan, tisu duduk dalam kotak. Duduk-duduk ni bertempat ni makhluk. Semua makhluk wajib bertempat. Tak ada makhluk yang tak bertempat. Macam mana? Tengok akuarium, buah yang penuh. Bayangkan akuarium kita buah yang penuh. Kita buah batu 2 biji. Ayak tu dia kena keluar. Pasal nak bagi batu duduk. Ikan wan, ikan apa pun tak apalah. Apabila duduk dalam akuarium, dia berjalan. Apabila berjalan, ayak kena tepi. Ayak kena bagi laluan. Pasal apa? Kerana ikan itu mengambil tempat. Orang nak duduk tempat kita, kita kena beredar. Baru orang itu boleh duduk. Tapi tempat yang kita duduk, orang lain tak boleh duduk. Kerana kita mengambil tempat itu. Kita mengambil ruang itu. Maka dalam alam ni, tak ada tempat kosong, tak ada. Duduk sini tempat kosong. Ini orang panggil farak mauhum, kosong pada sengkaan. Pada hakikat, tak ada tempat kosong. Penuh dengan angin, penuh dengan udara. Tak ada tempat kosong. Oleh kerana udara ni lembut, kita tak sedang lah. Tapi cuba udara ni dia ada kala kuning ke, kala merah ke. Maka kita boleh nampak. Apabila kita nak berubah daripada satu tempat ke satu tempat, mesti udara tu dia kena tepi, dia kena duduk tepi. Ini makhluk yang wajib bertempat. Allah Ta'ala sebelum ada tempat, Allah telah wujud. Maka tidak kita bahaskan tempat bagi Allah Ta'ala, kerana tempat itu bukan sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tanya Allah duduk di mana, tak kena soalan tu. Macam tanya gelas ni laki ke perempuan, tak betul lah tanya tu. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kita beriman wujud tetapi tidak sama dengan makhluk. Itu iman kita. Baik. Kerana benda iman ni benda ujian. Tu Allah Ta'ala buat Isra' wal Mi'raj malam. Kalau siang kan semua tengok beriman belaka. Kalau pahala nampak macam orang sepak bola, penuh stadium, penuh masjid. Tapi oleh kerana tak nampak, tak penuh. Ujunglah juga kalau tak kena buat besar lagi.
Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan. Nah, kerana manusia ni dia gemar kepada yang nampak. Yang tak nampak ni ujian. Ujian. Semua perkara iman, ujian. Bila kita nak sedar, mati. Kalau aku tahu ke pahala sedekah ni banyak, rugi. Nak buat apa, matilah. Matilah. Saya pun masjid ni kata menyesal juga dulu tak bagi buang-buang 500 ke 1000 ke buat tapak bubuh tiang. Tok Isaleh tiang hak dia berebut tiang. Dia kata tiang hak 3 surau hak di pondok tu aku ambil hak aku, mak aku, pak aku. Orang lain tak boleh lah, saya kata. Aku ambil dulu. Duit dia. Pasal apa? Orang yang cerdik iaitu ayyarifa ahwalahu ba'dal maut, memikirkan keadaan setelah mati. Hak kita makan-makan ni habis jadi najis. Hak kekal hak ni amal jariah, sedekahun jariyatun yang mengalir pahalanya kepada hari akhirat. Saya tadi duduk belakang, rugi. Masjid siap dah. Hak ibu ni lah. Tuan Cik kata ada lagi belakang-belakang tu. Ada lagi. Maknanya kita rebut. Benda ni benda tak nampak, tetapi iman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita yakin kerana adanya alam akhirat pasti, dan semua benda ni pasti kita kena terima di akhirat nanti. Maka rebutlah peluang dan ruang yang masih ada ni, kita taat dan buat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia beramal, akhirat kita terima balasan yang setimpal dengan amalan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi kita kena berhenti sebab kita dalam SOP setengah jam yang diberikan. Alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk imarahkan masjid. Yang baik semua daripada Allah, yang segala kekurangan saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin.